Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, saya ambil kesempatan ini untuk memberikan satu respon dan juga satu mungkin pandangan saya berkaitan dengan video pendek dalam 2-3 minit yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Permatang Pauh yang berhormat Ustaz Fawaz Makjan. Beliau mengulas berkaitan keadaan yang berlaku seminggu dua ini berkaitan apabila dikritik. Kita terus teranglah dikritiknya Ustaz Azhar Idrus kerana dalam video tersebut beliau menyebutkan tentang ulama dan di latar video tersebut adanya skrin yang menunjukkan wajah Ustaz Azhar Idrus. Pertama, saya tidak boleh untuk tidak bersetuju, bermaksud saya bersetuju dengan pandangan yang menyatakan bahawa perlu untuk berhati-hati bila mengulas berkaitan dengan para ulama, dan beliau membawa juga perkataan yang menyatakan bahawa luhumul ulama masmumatun, daging para ulama itu adalah beracun. Pertama, perlu untuk dijelaskan bahawa ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkataan Nabi. Ramai di kalangan penceramah bila quote perkataan ataupun statement ini menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak benar. Ia bukan satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ia mungkin benar, iaitu untuk meletakkan penghormatan, untuk tidak menghina, mencaci maki. Tetapi saya suka untuk sama-sama menarik perhatian kita, membezakan antara ulama dan penceramah. Juga di atas meja-meja penceramah ini adanya yang kita panggil dalam kesarjanaan ilmu hadis sebagai qusas dan wa'az. Tuan bahasa mudah kita, kaki pencerita, kaki sembang, kaki berborak, dengan menceritakan segala perkara walaupun ia tidak dapat memastikan sama ada ia benar ataupun tidak. Benar Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu, betul alim singular seorang, ulama jama' ramai ataupun plural. Maka alim ini adalah orang yang benar-benar menguasai kitab Allah, sunnah Rasul SAW, kaedah-kaedah agama. Ia mungkin ada peringkat-peringkatnya seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan sarjana-sarjana yang lain. Namun, sudah tentu semua daripada kita akan tahu bahawa orang alim itu bukan sekadar alim, tetapi ia disulami dengan akhlak yang cukup tinggi. Akhlak yang tinggi. Dan benar kita tidak boleh menghina dan memaki hamun para ulama, dan itu tidak dibenarkan siapa pun. Tetapi kita dibenarkan memberikan pandangan, menegur ustaz-ustaz agamawan yang tergelincir di dalam memberikan pandangannya. Bezakan. Saya selalu ingin ingatkan bahawa bezakan antara menegur dan juga memaki. Betul ada sebahagian tu yang kadang-kadang menggunakan bahasa yang tidak sepatutnya, tetapi ia berasal daripada teguran. Teguran yang baik. Kerana apa? Ianya bukan sekali pertama berlaku kepada Ustaz Azhar Idrus. Sebelum daripada ini, termasuk ketika mana pada tahun 2023 dilaksanakan perkampungan sunnah di negeri Perlis, orang yang samalah mengatakan bahawa perkampungan sunnah ini adalah perkampungan yang sesat. Bila kami mohon untuk berikan bukti ataupun menjemput untuk mungkin berdialog, tidak pernah untuk dibalas semula. Maka ini nasihat saya untuk MP Permatang Pauh dan juga Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, untuk kita tahu bahawa ulama kita respect, kita sayang dan kita hormat. Tetapi ulama itu juga memerlukan kepada nasihat tatkala bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya digunakan telah pun digunakan di meja-meja penceramah. Saya yakin kalian berdua tahu tentang firmanullah Ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat 83. Allah Ta'ala menyatakan, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, berkatalah dengan manusia dengan perkataan yang baik. Arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, Nabi ingatkan, antaranya adalah ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Takutlah kepada neraka, iaitu takutlah daripada masuk ke dalam neraka, jauhilah diri daripada masuk ke dalam neraka walaupun dengan memberikan sedekah separuh daripada buah tamar. Kalau tak ada, takutlah diri, jagalah diri daripada masuk ke dalam neraka dengan fabi kalimatin tayyibah, dengan perkataan yang baik. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang masyhur, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, cakaplah yang baik-baik ataupun diam. Dan ingat, ini bukan saja orang biasa ya, orang agama, penceramah
ataupun yang digelarkan oleh orang. Kerana kita tidak mempunyai satu standard yang jelas. Siapa? Kadang-kadang dengan begitu mudah dipanggil orang itu alim, orang ini ulama. Berat kadang-kadang. Yang tidak menguasai ilmu alat pun dianggap sebagai ulama. Yang ini adalah amat menduka cita kan. Orang biasa, alim, ustaz, penceramah, semuanya mesti ada garis panduan yang jelas kita persetujui. Tak boleh cakap kotor, tak boleh suka-suka melaknat, tak boleh dengan sudah mudah panggil orang sesat, tak boleh dengan mudah-mudah pergi maki hamun orang, apatah lagi di meja penceramah. Kadang-kadang ya, itu pun tak bagus dan tak patutnya berlaku di antara kawan-kawan kadang bahasa yang lebih kurang. Tapi di meja penceramah kita setuju bahawa itu tak boleh yang berlaku. Kerana apa? Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Mukmin itu bukan satu orang yang kuat maki hamun, mencerca, melaknat, guna perkataan yang kotor, yang lucah. Itu bukan mukmin. Maka nasihat saya, apabila isu ini timbul, janganlah tatkala orang yang kita anggap sebagai ulama ataupun yang menjadi pilihan kita sebagai alim, penceramah, kalau ditegurnya itu bagaikan menghina ulama. Tatkala disindirnya ada pakar hadis ataupun tokoh hadis dikatakan sebagai mama tebar roti canai ataupun mufti jual minyak, tiba-tiba semua pada kita senyap. Mufti Pulau Pinang dimaki hamun. Setakat ini wallahu a'lam saya belum mendengar lagi MP Permatang Pau, ahli Parlimen Permatang Pau mengeluarkan kenyataan tersebut khusus terhadap makian dan hinaan kepada Mufti Pulau Pinang. Mufti Perlis juga dihina. Maka adakah ini selektif? Maka saya tidak setuju kalau ada orang memaki hamun menggunakan perkataan lucah, perkataan yang kasar terhadap Ustaz Zaidrus. Kritik tetap kritik. Dia Muslim, dia saudara kita, berjumpa kita memberikan salam, kita meraihkan mungkin sebagai tetamu. Tapi tatkala dia salah, tidak boleh untuk dijustifikasikan. Saya bimbang dan juga saya terkejut tatkala makian-makian itu masyhur. Bahkan kadang-kadang lawak dan jenakanya itu double meaning, triple meaning, bahkan kepada berbaur kelucahan. Saya tak boleh gambarkan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan para sahabat, tabi'in dan alim yang lain sebegitu di meja penceramah. Mari kita berlaku adil. Dan janganlah kita seperti mana, dan kita perlu juga mengambil pendirian dan seperti mana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini jelas. Wahai orang beriman, jauhkan diri kamu daripada sangkaan, kerana sebahagian banyak juga di kalangan sangkaan-sangkaan itu membawa kepada dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesilapan, kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan untuk ghibah, mengumpat sesama kamu. Sukakah kamu untuk makan daging saudara sendiri yang telah pun mati? Maka memang benar ulama itu dihormati, tidak boleh untuk dimaki. Tapi dalam waktu yang sama, para penceramah, ustaz-ustaz itu, tatkala melampaui batas, perlu untuk ditegur. Perlu untuk ditegur. Dan jangan kita memesongkan ataupun melarikan isu dan melupakan perkara-perkara yang telah pun salah dan silap, maki hamun, hinaan, menggelar orang lain sebagai sesat. Dan saya juga ada yang saya tidak bersetuju dengan pandangan hukum daripada Ustaz Zaidrus sebagai contoh, ketika mana keropok lekor sampai menghukum keimanan, membawa keluar daripada Islam. Tak sepatutnya itu berlaku. Itu agak ekstrim. Yang itu kita tegur. Dan jangan jadikan macam segala kesilapan, segala kekurangan itu tidak boleh langsung ditegur. Itu salah. Itu salah. Apatah lagi menggunakan perkataan yang kasar, yang tidak hormat, yang itu perlu ditegur. Jangan samakan semuanya. Itu nasihat dan juga yang ingin saya sampaikan kepada apa yang diucapkan oleh ahli Parlimen Permatang Pau tersebut. Wallahu alam. Semoga kita semua menjaga lidah, akhlak kita, sama ada di meja penceramah ataupun bukan di meja penceramah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.